Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya, marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-25. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-28 sehingga 30 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Dan ingatlah masa kami himpunkan mereka semua pada hari kiamat. Kemudian kami berfirman kepada orang musyrik, tunggulah di tempat kamu semua, kamu dan makhluk yang kamu jadikan sekutu. Sesudah itu kami putuskan perhubungan baik di antara mereka. Dan berkatalah makhluk yang mereka sembah itu sebagai berlepas diri, bukanlah kami yang kamu puja dan taat, sebenarnya kamu hanya memuja dan mentaati hawa nafsu kamu sendiri. Allah mengetahui apa yang sebenarnya. Oleh itu cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dengan kamu, bahawa sesungguhnya kami tidak menyedari pujaan dan penyembahan kamu kepada kami. Pada masa itu, tiap-tiap diri dapatlah mengetahui dan merasai akan apa yang telah dikerjakan dan mereka dikembalikan kepada Allah, Tuhan mereka yang sebenar-benarnya yang akan membalas dengan adilnya. Dengan itu, hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan fazayyalna yang bermaksud sesudah itu kami putuskan berasal dari perkataan az-zail di dalam ayat ke-28 surah Yunus, bermaksud pemisahan yang kukuh sehingga tidak ada sebarang bentuk dan cara hubungan pun antara satu sama lain, sama ada secara fizikal atau pendapat. Huruf fa pada awal perkataan fazayyalna menunjukkan bahawa pemisahan itu terjadi sesaat selepas adanya perintah tinggal tetap di tempat masing-masing. Perintah itu bermaksud mereka ditahan di sana. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahawa perkataan ma kuntum iyyana ta'budun bermaksud bukanlah kami berhala yang kamu puja dan taat,
Sebenarnya, kamu hanya memuja dan mentaati hawa nafsu kamu sendiri. Menjadi perbincangan para ulama. Hal ini kerana dalam kenyataan penyembah berhala, kelihatan mereka benar-benar menyembah berhala. Namun di sisi Allah Subhanahu Taala secara tegas menganugerahkan sembahan itu kemampuan bercakap sama ada secara lisan atau dengan cara lain. Menyatakan bahawa kaum musyrikin tidak pernah menyembah mereka. Menurut Al-Biqai, ucapan berhala itu bermaksud kalian tidak menyembah kami secara khusus tetapi kalian bimbang dan berbolak-balik dalam ibadah. Ini menunjukkan bahawa ibadah yang tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Ibn Ashur pula, berhala itu menyatakan bahawa kaum musyrikin tidak pernah menyembah mereka secara sempurna. Ini kerana ibadah yang benar hendaklah dalam pengetahuan dan merupakan perintah pihak yang disembah. Tetapi berhala itu tidak memiliki pengetahuan dan tidak pernah memerintah. Maka wajarlah sembahan itu menyatakan bahawa para musyrikin sama sekali tidak menyembahnya. Manakala perkataan hunalika di dalam ayat ke-30 surah Yunus yang bermaksud pada masa itu difahami oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dengan tempat dan waktu iaitu di padang mahsyar ketika terjadinya perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap makhluk bertanggungjawab baik yang taat maupun derhaka untuk merasai pembalasan dari amal baik ataupun buruk ketika dunia. Mereka tidak dapat lagi mengingkari keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan lenyap binasa serta menghilanglah segala sembahan Tuhan ciptaan serta kepercayaan mereka yang sesat. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab turut menerangkan perkataan tablu yang bermaksud mengetahui dan merasai berasal dari perkataan bala iaitu ujian. Oleh kerana ujian menghasilkan pengetahuan yang jelas tentang kualiti sesuatu yang diuji, maka perkataan tersebut juga difahami sebagai pengetahuan. Pada hari akhirat diketahui hakikat sesuatu perkara. Masing-masing menyedari kesalahan dan kebenaran yang dilakukannya serta gugur segala keraguan. Apa yang terzahir hanyalah kebenaran, kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitab tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-28 sehingga 30 surah Yunus menyatakan bahawa pada hari kiamat Allah mengumpulkan semua manusia tanpa kecuali di padang mahsyar untuk dihisap. Setelah itu Allah pun berkata kepada para musyrik, tetaplah kamu dan sekutu-sekutumu melihat apa yang dilakukan terhadapmu. Kemudian Allah memisahkan golongan yang mempersekutukan Allah dari apa yang dipersekutukannya. Allah membezakan segolongan dengan golongan yang lain dan memutuskan semua hubungan yang ada di antara mereka. Maka walaupun mereka masih dalam satu tempat, di antara mereka tidak ada lagi hubungan antara yang satu dengan lain. Menurut Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi lagi, di padang mahsyar diujilah semua manusia dan di tempat itulah semua orang mengetahui apa yang telah mereka kerjakan selama hidup dunia. Baik berupa amalan kebajikan maupun kemaksiatan. Pada hari itu segala amal perbuatan manusia diserahkan kepada Allah. Lalu Allah menetapkan keputusannya. Tegasnya, Allah yang menjadi tempat kembali semua manusia. Semua orang yang diharapkan para musyrik boleh memberikan pertolongan dan dapat memberi syafaat ternyata menghilang dan lenyap dari pandangan mereka. Tidak seorang pun yang boleh membantu dan menolongnya untuk melepaskan diri dari kedahsyatan di padang mahsyar. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-28 sehingga ke-30 surah Yunus ini dengan menjelaskan bahawa pada hari kiamat setiap jiwa dapat mengetahui dan merasai apa yang telah dikerjakan oleh mereka. Lalu mereka menerima balasan di atas apa yang dilakukan di dunia dan mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan mereka yang sebenar-benarnya yang akan memberi pembalasan dengan adilnya. Dengan itu hilang lenyaplah daripada mereka apa yang mereka ada-adakan, yang terdiri daripada berhala yang mereka dakwa dapat memberi pertolongan kepada mereka. Dan ini adalah perkara yang sangat memilukan orang kafir musyrik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah
atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitab Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-28 sehingga ke-30 surah Yunus menerangkan bahawa orang yang telah diberikan pelbagai peringatan hendaklah ingat bahawa mereka akan dihimpunkan pada hari perhitungan dan tiada seorang pun yang ketinggalan. Mereka tidak dibenarkan bergerak dari tempat perkumpulan laksana seorang tentera siap berbaris di hadapan komandannya sehingga datang perintah lain. Bukan sahaja mereka yang mempersekutukan Allah tidak dibenarkan berganjak, malah apa-apa yang mereka ambil sebagai sekutu juga disuruh berdiri, berkumpul di tempat yang ditentukan. Kemudian yang menyembah dan apa yang disembah, diadakan penyaringan iaitu dipisah-pisahkan antara satu sama lain, sehingga hubungan yang erat antara keduanya diputuskan sama sekali. Oleh itu orang yang diharapkan dapat membantu tidak dapat membantu lagi kerana hubungan mereka telah diputuskan. Menurut Hamka, manusia yang mempersekutukan Allah itu menyembah macam-macam jenis sembahan seperti malaikat, jin, kayu, batu dan sesama manusia, iaitu menyembah orang soleh atau orang yang dianggap wali Allah. Kebanyakan sembahan itu merupakan khayal si penyembah. Oleh itu akan berkatalah segala yang disembah itu bahawa mereka yang mempersekutukan Allah itu bukanlah menyembah manusia, berhala, patung, kayu dan sebagainya, tetapi menyembah khayal dan hawa nafsu mereka sendiri. Jelaslah di sini bahawa perbuatan musyrikin menyembah sekutu tersebut adalah sia-sia meskipun mereka bersungguh-sungguh minta tolong dari sembahan tersebut. Ini kerana apa yang disembah selain Allah tidak berasa bahawa mereka disembah sebab persembahan itu bukan hak mereka. Mereka tidak mendengar, bahkan tidak mampu mendatangkan mudarat atau manfaat kepada manusia. Hamka ketika mentafsirkan ayat ke-28 sehingga ke-30 surah Yunus ini menjelaskan, segala yang disembah meminta Allah menjadi saksi bahawa mereka sendiri tidak minta disembah. Apatah lagi sebahagian besar yang disembah itu ditimbulkan oleh musyrikin setelah yang disembah itu mati atau tidak tahu menahu. Golongan musyriklah yang merangka badan sembahan dari kayu atau emas, mata dari permata mahal, sedangkan yang disembah itu sendiri tidak tahu segala yang mereka sembah yang disangka menjadi pembantu tidak dapat menolong kerana semuanya hanya Tuhan-Tuhan ciptaan mereka sendiri. Jelas di sini bahawa apabila kita telah mengakui ada sesuatu selain Allah yang mempunyai kekuasaan untuk membela dan menolong kita, sehingga perbuatan kita kepadanya sudah menyerupai ibadah, maka sedar atau tidak, kita telah mula mempertuhankan dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-28 surah ke-30 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-28 surah Yunus menjelaskan pada hari kiamat nanti akan dihisap semua makhluk tanpa terkecuali dan dipisahkan golongan yang mensyirikkan Allah dengan apa yang dipersekutukannya. Ayat ke-29 surah Yunus merupakan pengakuan sesuatu yang disembah bahawa golongan musyrik bukan menyembah mereka, sebaliknya menyembah hawa nafsu, khayalan dan Tuhan rekaan mereka. Ayat ke-30 surah Yunus menyatakan semua makhluk akan menerima pembalasan dari apa yang dilakukan di dunia dan tiada satu pun yang dipersekutukan selain Allah dapat menjadi penolong atau pembela. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, terdapat banyak perkara yang boleh menjatuhkan umat Islam hari ini kepada dosa syirik seperti terlalu mengagungkan artis, taksub terhadap tokoh tertentu atau kekasih yang dicintai serta mengidolakan pemain bola atau sukan melebihi kenal dan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan seseorang mukmin itu tidak sewajarnya meletakkan pergantungan hidup kepada selain Allah kerana hanya Allah sahaja yang berkuasa mendatangkan manfaat dan mudarat kepada hamba-hambanya. Mengambil selain Allah sebagai tempat pergantungan hidup adalah dosa besar di sisi Allah. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah dalam suratun Nisa ayat ke-48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya.
Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-28 sehingga ayat yang ke-30 surah Yunus ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah menjauhi amalan syirik serta ikhlas dalam memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, umat Islam hendaklah boleh membezakan perkara yang dianggap mempersekutukan Allah dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu selain Allah. Ketiga, sebagai Muslim, kita perlu menyedari bahawa mempersekutukan Allah adalah sia-sia kerana tiada satu pun yang akan menjadi penolong kita di akhirat nanti kecuali amal yang ikhlas dan rahmat darinya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.